Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast Lorong Tengah bersama saya Dr. Ella Karim. Untuk episod kali ini kita akan bercakap tentang kuasa malu, the power of shame. Dan bersama saya sekali lagi Puan Madihah Mahmud dari Forum Kandungan. Beliau selaku pengarah eksekutif Forum Kandungan akan bersama saya untuk mengupas isu mengenai malu. Kita semua malu kerana al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Kalau kita tak malu, memang kita akan buat macam-macam. So, mungkin malu ni lahir ataupun subur dalam diri kita, ya, disebabkan cara kita dibesarkan oleh ibu kita. Ibu adalah orang yang paling dekat dengan kita semua, yang mengajar kita untuk memupuk rasa malu. Dan dalam masa yang sama, sebabkan rasa malu ini menebal, ia juga boleh menjadi satu yang negatif kerana terlalu malu nak bercakap. Saya dulu malu sangat bercakap. Saya tak, bukan macam Puan Madihah masa di UIA dulu. Saya malu, saya tak bercakap, saya tak bergaul dengan orang masa kat UIA. Mesti terkejut kan. Puan Madihah dulu daripada UIA juga, tapi Puan Madihah ambil law, so dia kena berdebat dan dia mesti mengikis rasa malu tu. Mungkin Puan Madihah boleh kongsi sikit apakah pandangan ataupun definisi malu oleh Puan Madihah sendiri? Malu ni bagi saya two sides of the coin. Satu, kita kena ada sifat malu, yes. Dan the other side is kita juga perlu ada perasaan hormat dan ada perasaan harga diri tu. Either kita malu untuk berbuat sesuatu yang tak elok, ataupun kita dapatkan confidence itu untuk buat sesuatu yang untuk kita punya own pride. Dan betul Dr. Ella cakap, a lot of things pasal sifat malu ni kita belajar from mothers kan. My mother masa saya kecil dulu, dia sangat-sangat jovial, dia extrovert. Dia kalau bawa kita orang masa kita kecil dulu pergi zoo negara ke apa, orang minta volunteer, mesti dia akan suruh kita volunteer. I mesti tak nak sebab I malu. Segan ke malu ke. Kalau pergi ada konsert adik-adik, dan my mom kalau music tu happening ke apa, she will dance and she will have so much fun, and then dia akan suruh I join, tapi I malu and I don't join. Dan sekarang as a mother, as an adult, I menyesal gila. I menyesal, apa salah you malu sangat masa tu? Your mother asked you to dance, it's such a good time, join je lah. Tapi masa tu a girl, very self-conscious, perasaan malu yang tak bertempat lah sebenarnya. Padahal mak yang ajak joget pun, tapi tak. So I feel a little bit of regret there. Tapi as a mother, sebab I dah jadi mak sekarang, I have 3 sons, I understand kalau my sons pula yang malu. So I as a mother pun, I tak ada over sangat lah. So I can understand kalau my son nampak shy ke apa ke, I tak force it. Sebab I ingat lagi perasaan masa saya kecil dulu. But at the same time, I akan cakap kepada my sons, sometimes kita jangan risau sangat apa orang kata. Kalau kita malu benda yang memang patut malu tu, yelah. Tapi kalau malu yang tak bertempat, ya, you know, you're not doing anything wrong, it's not illegal, you're just having fun, buat je. Macam anak I kalau dah besar, dia dah tinggi, tapi dia budak-budak lagi, dia tak nak main kat playground sebab dia malu. I kan cakap, but after this, you dah jadi teenager, you takkan main dah. This is your only chance. Yang orang sekeliling ni, you dah tak jumpa dah lepas ni. So you nak malu buat apa, just go and have fun. So insyaAllah diorang buat, dan no regrets lah. I'm hoping my sons nanti dah besar tak adalah perasaan nyesal, tak go all out macam mak dia dulu, malu tak bertempat. Tapi memang anak I yang first, memang dia malu sangat. Dia kadang-kadang personality ni. Abang, I think you also have your son. First born. I lah tu, first born. I pun sama. Tapi masa umur 6 tahun, saya menyanyi di atas pentas. Tu tak malu lah tu. Mak bagus lah tu. Habis satu Sharifah Aini, lagu Mama. Mak buatkan kebaya. Itu lah mak kita punya semangat. Kebaya masa tu warna kuning. Kebaya merah tu masa saya darjah 2. Menyanyi pakai kebaya labuh warna merah baldu. Masa sekolah memang menari, menyanyi, semua masuk, tak malu. Tapi bila masuk universiti pula malu. Saya tak tahulah, mungkin bercampur dengan malu dan malas. Itu pun bahaya.
Ya, betul. Tak bertempat lah, sebab rasa macam aku ni tak buat banyak benda masa universiti, zaman universiti, dan mungkin tersalah pilih kawan dan sebagainya. Kan possible kawan yang negatif, kawan yang kata alah peduli kan, mengundi pun saya tak pergi masa tu, sebab saya kata biarlah, malas. Faham tak? Macam kita mungkin confuse antara malu atau malas tu. Betul. Mungkin boleh bercampur, atau orang utara panggil segan. So benda ni dua-dua, betul lah macam Puan cakap, is two side of a coin. You boleh jadi satu yang baik, yang sangat bagus untuk kita, dan juga boleh jadi satu yang sangat tidak bagus. Betul. Kerana bila kita tak ada perasaan malu, kita boleh buat apa saja, ataupun kita mungkin melampaui batas. Yes. Melampaui batas tu bukanlah sifat-sifat orang yang bersederhana atau mengikut lorong tengah. So bila kita buat satu yang melampaui batas, Allah murka, Allah marah dengan kita. Dan kita juga tergelincir daripada landasan al-hayat minal iman tadi tu. Kuranglah sikit kita punya sifat-sifat orang yang beriman bila kita tak malu lah. Dan banyak juga saya tengok sekarang ni fenomena, ada yang bertudung, buka tudung, tak bertudung, pakai, lepas tu buka balik. Macam-macam. Kita tanpa kita sedari, kita mungkin mengambil tindakan ataupun keputusan yang boleh merosakkan iman kita. Yang tu kita tak sedar. Sebab apa? Kita terlalu selfish. Pada pandangan saya itu satu yang selfish lah. Dan bila kita cakap juga tentang malu, ada orang tak malu curi tulang tempat kerja. Bangga pula. Bangga. Aku tak pergi ni, aku tak buat ni semua. So macam mana you sebagai seorang pengarah, seorang yang mempunyai staff di bawah lindungan yang you have to deal with on everyday basis. Dan juga saya dapati, dan Puan Madiha juga berjaya di dalam kerjayanya, di mana merombak semula kod kandungan untuk dijadikan satu sumber rujukan oleh semua syarikat-syarikat penyiaran, syarikat-syarikat periklanan. Kita semua content creators ni semua kena follow kod kandungan. Dan di sini Puan Madiha telah mengambil tindakan yang drastik juga. Bagi saya itu satu yang quite ekstrim, tetapi ekstrim yang bagus, sebab Puan Madiha tak malu di mana dia bersuara, menyuarakan bahawa kod kandungan ini sudah mungkin obsolete lah, ataupun tidak sesuai untuk zaman sekarang yang penuh dengan cabaran. Betul. Terutamanya dengan kandungan yang pelbagai. Yes. Boleh cerita sikit di situ, what drive you in that sense? I think what drives me is apa objektif kita. Like for me, if I believe benda ni memang patut dibuat, walaupun let's say semua orang kata tak perlu, tapi I rasa perlu, sebab I rasa ada benefit ataupun ada advantages to it, then I will go ahead lah. Memang kadang-kadang ada juga perasaan macam malu yang tak bertempat ni lah. Macam awak ni dah lah baru ambil position ni, relax lah dulu 2-3 tahun, dan barulah nak start rombak-rombak. Enjoy the position, enjoy the perks first. Tapi I malu to myself, and I akan malu kepada Allah, sebab ni amanah yang diberi. It's a position yang diberi kepada I kena jalankan amanah tu betul-betul. And memang daripada dulu I rasa kod kandungan ni adalah satu dokumen yang baik, tetapi sudah outdated. So tak ada gunanya untuk I buang masa 2 tahun hanya untuk kawal perception. Jangan masuk terus bossy. No, I am bossy for a reason, because I rasa benda ni perlu dibuat. And thank you Dr. Ella. Yes, rombakan tu adalah satu exercise yang very challenging, but it needed to be done kan. So in that sense, perasaan malu tak bertempat tu kena ketepikan, sebab I feel that it had to be done. And then another thing I can share, secara personality ataupun naturally, you might be surprised aku, I malu sebenarnya. I'm very shy. Very introverted. I tak reti sangat networking, especially kalau conference kan, dia ada conference session 1, session 2. Yang tu I tanya soalan tak apa, pergi kat mic tanya soalan berani. But the moment it's networking, kena keluar ambil karipap, ambil kopi, pergi bercakap dengan orang, yang tu I awkward. So when I got this position, one of my job is to actually network lah. Sebab macam mana nak buat rombakan kalau I tak kenal orang kan. Yelah. So benda tu terpaksa I control dan terpaksa belajar. So hilangkan malu tu, bukan hilangkan malu lah, tapi have some confidence. So kena bercakap lah dengan orang-orang di JAKIM, dengan orang-orang di kabinet sebagainya, sebab ada objektif yang I nak capai. So I think my message here is, malu dan tak malu tu bergantung kepada apa sebenarnya your aim. So maqasid, maksud dia, objektif tu yang utama, apa yang kita nak capai. So saya rasa dalam hal ni memang berjaya jugalah bila saya mengajar anak saya supaya jangan malu tu. Sebab
anak yang sulung ni memang malu sangat. Nak tengok perempuan masa kat sekolah dulu, budak perempuan cakap dengan dia takut, malu. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah masuk college, dah tak malu. Dia pula bernasihat kawan-kawan dia. So saya rasa itu adalah teknik-teknik dia yang kita semua kena pelajari. Betul. Anak yang nombor 2 pun malu, and sampai dia tanya, Mama, how do you start a conversation? What is the conversation starters? How come you talk with anybody? You don't even know them. Saya mungkin lebih kepada macam Puan cakap tadi, kita ada tujuan, ada objektif yang kita nak capai. Kita fokus kat situ. InsyaAllah saya mengajak semua para pendengar, kalau malu mungkin anda akan rugi. Betul. Ada juga matlamat yang tidak dapat, tidak akan tercapai. Betul. Dalam hubungan rumah tangga pun sama. Yes, betul. Ni kepada pasangan-pasangan muda di luar sana, janganlah terlalu malu sangat, kerana memang hidup rumah tangga ni berbeza dengan masa dating-dating dulu. In fact kan, kalau dah kahwin tu lagilah tak payah nak malu. Dah kahwin dah pun. Minta je nak apa. Kan, kalau teringin nak dapat bunga daripada suami, janganlah merajuk tempat pasal dia pun tak tahu. Lepas tu kononnya nak letaklah, repost lah Instagram orang lain dapat bunga. Suami tak faham, cakap je, bang lama tak dapat bunga. Pandai-pandai lah dia pergi beli bunga. Kan, dah tadi petik je kat luar, dekat garden tak orang ke. Dengan your pasangan lah, you paling tak payah nak malu sangat. Betul-betul. Tapi kadang-kadang saya tengok pasangan ni malu tak bertempat. Dan bila sampai satu tahap, bila dia tidak bercakap dengan pasangannya, sampai satu tahap meletup. Meletup, bahaya. Dan isteri mempunyai persepsi tertentu pada suami. Dia beranggapan bahawa suami dia ignore dia, suami dia tak sayang padahal dia. Padahal rupanya masalah komunikasi. Saya selalu cakap macam ni dengan pelajar-pelajar saya juga. Bila ada masalah komunikasi, kita ni macam-macam lah datang dalam kepala kita. Syaitan pun masuk, menghasut. Kita ada teori kita sendiri nanti. Kita akan ada teori, kita formulate sendiri. Tapi saya bagi tahu mereka, apa? Awak ingat saya ni psychic? Saya bukan psychic. Orang psychic kan boleh membaca pemikiran orang lain. Saya tak boleh baca, saya tak tahu. Saya kahwin dengan orang Arab. Memang susah awal-awalnya nak berkomunikasi. Saya beranggapan dia ni tak sayang saya, dia nak kahwin orang Arab kot. Sampai macam tu Allah. Kan. Tapi buat apa dia kahwin dengan aku? Betul. Sebab sini semua hasutan ataupun was-was daripada cucuk-cucuk jarum-jarum iblis tu. Especially kalau you ada issue with your husband or your wife, you tak cakap dengan husband or wife tu, you duduk, you bercakap dengan kawan-kawan you. Allah. Yang tu bahaya. Sebab nasihat kawan-kawan ni kadang-kadang satu tak betul. Mungkin datang daripada perasaan cemburu dia ke, ada niat tak baik dia ke, atau dia memang kasih nasihat yang tak bagus ke. Tapi kita yang tengah vulnerable, kita yang tengah sensitif ni pergi dengar pula. Padahal benda tu don't discuss. Yang tu kena malu. Hal-hal rumah tangga ni tolonglah malu dengan kawan-kawan. Masa gaduh dengan husband, yelah you cerita macam-macam. Saja dengan kawan, dengan mak bapak yang tu lagi lah. Yang tu lagi lah, especially with family. Masa you tengah gaduh dengan your husband, kalau you cerita kat kawan, cerita kat family, you aibkan dia semua, lepas tu kejap lagi you baik balik dengan husband you, dia punya reputation with your friends and your family dah lain. Betul. Dia orang akan tahu dah your masalah rumah tangga semua. So dalam hal rumah tangga, silalah malu dengan orang lain, tapi jangan malu dengan pasangan. Just communicate, macam Dr. Ella kata tadi. Communication is number one. Kunci yang utama yang kita kena pegang bila berhubungan dengan manusia. Betul. Dengan Allah juga kita berkomunikasi. Ingat saya cakap pasal kita perlu bermonolog. Syahadah kita itu sebenarnya satu monolog kita dengan Allah. Kita memperbaiki balik hubungan kita dengan Allah. Bila kita baiki hubungan kita dengan Allah, kita mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita mengaku juga hubungan kita dengan pasangan kita, dengan rakan-rakan kita. Dan sebenarnya hidup ni mudah. Kalau kita buat baik, kita tegur atau mengajak orang berbuat baik, macam kita buat sekarang ni, saya harap mendapat manfaat daripada pendengar semua. Perbincangan ni mungkin nampak biasa-biasa, mungkin pernah dengar di mana-mana, tetapi ini bukan biasa-biasa, kerana saya bersama seorang wanita yang sangat special dalam hidup saya juga, sahabat yang kami sama-sama kerja di Astro dulu, bertukar lumus juga, tak malu menyuarakan pandangan yang topik-topik pun sebenarnya cadangan challenging. Filem-filem yang kita tonton juga memang challenging, dan kita kena cakap pada bos yang menetapkan kita punya pendirian bahawa kandungan ni tidak boleh ditayangkan di Malaysia. Walau macam mana pun dia akan jadi box office dan sebagainya, tetapi kandungan ni tidak boleh, maka tidak boleh lah. So itulah perasaan malu kami tolak tepi.
sebab nak menegakkan kebenaran ataupun mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu satu jihad yang sangat sukar bila mengenangkan kembali, dan kami terus juga, saya harap Pemadihah terus dengan perjuangan. Mungkin ada nak tambah apakah projek ataupun inisiatif yang seterusnya, mungkin dalam konteks mendidik masyarakat. Okay, kesempatan ni saya nak ambil lah untuk, kalau kita tengok kod kandungan ni, ada banyak benda dalam tu yang penting untuk masyarakat. Contohnya cara kita berinteraksi dan cara kita gunakan kandungan untuk golongan-golongan minoriti ataupun the vulnerable community. Contohnya orang kurang upaya, wanita, kanak-kanak dan golongan-golongan minoriti yang lain. So sangat penting bagi kami di Content Forum ni, bukan sahaja untuk memastikan konten tu adalah okey, tapi untuk orang ramai dan masyarakat memahami simple things like, okey, dengan orang kurang upaya, jangan buat lawak yang keterlaluan. Dan bila kita cakap pasal wanita, jangan adakan stereotype ataupun stigma tentang jantina mereka. Kalau konten untuk kanak-kanak, kita perlu pastikan bahawa ia adalah sesuai di platform masing-masing. Dan yang paling penting, dengan adanya social media, parents kena ambil tanggungjawab untuk membantu anak-anak navigate online content. Yang tu penting, Dr. Ella, because saya tengok sekarang budak seawal umur 5 tahun, sometimes earlier, dah ada iPad, dah ada device. That's fine, it's okay, saya tak kata jangan. Tapi sekiranya dia ada connected device, ada recording function, mak ayah kena pantau. Sebab walaupun dia main game yang you rasa untuk kanak-kanak, di mana ada kanak-kanak akan ada predator. So be very careful. Sebab banyak kali saya bercakap dengan parents, dia akan kata, alah, anak-anak main Roblox je. Yes, tapi Roblox tu semua orang boleh join. 40-year-old man pun boleh join dan boleh pretend to be your friend, your son's friend. So you have to be careful. Jangan lepaskan anak-anak kita ke persada social media dan internet ni tanpa supervision. That to me is very important right now. Saya rasa memang kuasa malu tu kena ada. Sebab yes, because anak-anak ada phone ataupun iPad yang boleh record. Dia tengok TikTok, dan TikTok ni kadang-kadang it is more adult kan. The dances ke, the jokes ke, bahasa-bahasa yang viral semua ni pun tak sesuai lagi untuk budak-budak ni. Tapi itulah kandungan yang dia lihat dan dia tonton hari-hari. That's the content they consume. So anak-anak ni dididik untuk tidak ada perasaan malu untuk buat perkara yang sama. So parents have to play a role lah. Tapi parents nombor satu, jangan malu dengan pasangan, jangan malu nak mendidik anak. Yes, dia kena ada rasa perasaan malu juga untuk bertekak depan anak. Yes, bergaduh depan anak. And parents kan, jangan malu untuk jadi tak cool tau. Dia kadang-kadang parents zaman ni, dia tak nak nampak macam parents yang terlalu controlling. So dia macam, nanti anak I kata I tak cool. Tak apa, you can be an uncool parent. If your niat, your objective is to protect your children, tak apalah, biarlah malu. Sebab anak you kata, mak I tak cool lah, dia tak kasih I keluar. Dah anak you baru umur 13 tahun nak keluar malam, mungkin you tak kasih, baguslah tu. So it's alright. Be firm lah kan. Be firm. Pilihlah nak malu kat mana. So don't make it like you malu dengan anak-anak you kalau you tak se-relax and cool as anak-anak jiran contohnya. It's okay. It's okay not to be cool. Kita sebagai ibu bapa, saya rasa kita kena tegas, ada identiti kita sendiri. Ya, jangan samakan dengan ibu bapa yang lain. Yes. Saya tak tinggalkan keluarga you. Saya tak tahu. Kita pun jangan buat assumption yang bahawa agama ni lah segala-galanya. Ya, betul. Yes. Pendidikan agama tu segala-galanya, tapi kalau Allah nak uji, ada juga dalam keluarga yang penuh dengan ilmu, orang-orang yang di dalam keluarga tu semuanya hafiz dan sebagainya, tetapi Allah uji mereka dengan pelbagai kejadian lah. Tu kita jangan menghukum orang lain. Sentiasalah malu dengan Allah. Bila kita malu dengan Allah, kita takut nak buat jahat. Kita takut nak sakiti orang lain. So itu malu nombor satu. Malu dengan Allah, insya-Allah iman kita, diri kita selamat. Hubungan kita dengan orang lain juga akan jadi lebih baik. Terima kasih Pemadihah. Thank you Dr. Ella. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam podcast Lorong Tengah. Sentiasalah pilih jalan tengah, bersederhana dalam kehidupan.